Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin khususan fil Gaza وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحية وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, keizinan, kekuatan dan juga taufik hidayah daripada Allah, kita dapat berkumpul pada malam ini dalam masjid yang begitu indah ini. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ini Allah Subhanahu wa taala hitung dan catat sebagai satu amalan soleh, amal kebajikan yang dapat menjadi bekalan untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan juga tuan-tuan muslimin muslimat, kita luangkan masa berjemaah, duduk, luangkan masa mengaji, menuntut ilmu, mendengar tazkirah, menjadi charger yang recharge iman kita yang sentiasa menurun ni tuan-tuan. Begitu juga kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat apabila kita mengaji, mendengar tazkirah. Di samping tuan-tuan muslimin muslimat, kehadiran kita meninggalkan perkara-perkara yang bangsa dunia, drama dan sebagainya, drama ahli keluarga, perniagaan, pekerjaan, semata-mata main nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ni, mudah-mudahan menjadi satu asbab kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kalau kita nak kira la tuhsuha, nescaya kita takkan boleh kira kerana terlampau banyak nikmat yang Allah Taala bagi kat kita. Daripada kita tak ada apa sampailah kita sekarang ni ada segala-galanya, tuan. Maka itu antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Bersyukur atas nikmat Allah ini bukan hanya bersyukur dengan menyebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah itu salah satu tanda syukur. Akan tetapi yang terlebih besar ialah kita menunjukkan rasa syukur kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bil fi'li, dengan perbuatan. Maknanya kalau betul kita bersyukur, aku nak tunjukkan rasa syukur aku kepada Allah dengan aku melakukan ibadah, dengan aku melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satu cara kita meramaikan rumah-rumah Allah, tuan-tuan. Ni masjid yang tuan-tuan baru siap guna beberapa bulan ni, tuan-tuan. Alhamdulillah, elok segak. Kita banyak membina masjid tetapi kita kurang membina orang yang nak main masjid. Tu tuan-tuan. Bila mana-mana pun di seluruh Malaysia ni masjid elok-elok belaka, besar, cantik, tetapi kadang-kadang kita terlupa dalam kita gairah membina masjid, mencantikkan masjid, kita terlupa, kita tak buat pun satu cara lagu mana aku nak membina orang yang nak memenuhi masjid. Tapi alhamdulillah, Masjid Timah ni walaupun nama tu macam Timah orang perempuan, tapi orang lelaki-lelaki ramai, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita buat amal ibadah ni sebagai satu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ni. Nikmat-nikmat ni apa sahaja benda baik yang Allah Taala bagi dekat kita dan kita berasa puas, seronok. Tu nikmat. Maka ulama menggariskan, berbagai-bagai ulama berbeza pendapat ulama dalam menceritakan perkara nikmat ni. Kalau tengok dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata ada 5 jenis nikmat. Nikmat badaniyah, nikmat qalbiyah dan sebagainya.
Dalam seorang lagi ulama dia sebut an-ni'mat dua jenis nikmat tuan-tuan. Yang pertama sekali nikmatul ijad. Yang pertama sekali tuan-tuan, kata ulama nikmatul ijad. Dan yang keduanya nikmatul imdad. Ni nikmat yang duduk dekat kita. Nikmatul ijad, apa yang dimaksud dan ditarifkan dengan nikmatul ijad? Nikmat Allah Subhanahu wa taala buat kita ni jadi manusia. Allah Taala buat kita jadi manusia. Allah Taala pilih kita untuk menjadi khalifah atas muka bumi Allah. Allah Ta'ala boleh buat kita jadi kambing, boleh buat kita jadi lembu, boleh buat kita jadi rebau, boleh buat kita jadi kamera, mikrofon, ayam, boleh buat segala-galanya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita ni untuk dijadikan manusia, tuan-tuan. Tu ni'matul ijab. Daripada tak tahu duk tang mana, Allah Ta'ala buat kita jadi manusia. Nikmat yang sangat-sangat besar, ni'matul ijab. Kemudian sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba dia, buat dah ni'matul ijad, tapi Allah Ta'ala nak mencukupkan kehidupan manusia. Allah Ta'ala buat pula ni'matul imdad untuk melengkapi kehidupan manusia. Ni'matul ijad, kita jadi manusia. Ni'matul imdad, segala perkara yang melengkapkan kehidupan kita sebagai manusia dipanggil ni'matul imdad. Sebagai contoh dia apa tuan-tuan? Kita hidup sebagai manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia, insan itu lemah belaka, koman sepanak, cap ayam semua, tak kira siapa. Kunci ke? Ada di dekat ni. Budak-budak jangan marah tuan-tuan. Selingan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ni nama manusia, manusia ni lemah. Asal perkataan manusia tu daripada nasia tu makna dia lupa. Sebab tu kita jangan duk belagak sombong. Oh kita ustaz, jangan duk omong saya ingatan kuat. Ingatan kuat kata orang muda ni, muda pun berlambak dah, lupa. Untuk kedarah kepala ikan berlambak kan. Ni malam ni pun ada orang lupa. Duduk anggur putih keluar lupa. Bini tanya, abang saat ni ngajar, ustaz ngajar apa di masjid bang? Dengar sampai rumah abang no. Ustaz apa ada dia ajak apa tak saat ni tu pasal ni lah nikmat ni. Dia ingat tak nikmat lah. Ijad imdad lupa dah. Sebab tak bawa buku. Kalau nak pergi minta duit beri, bawa borang, isi borang, cok, JKK semua dah ada. Kalau nak minta duit cukup lengkap tuan-tuan ni. Nak pergi menikah borang ni bagi siap ada foto state IC, sijil nikah mak, HIV test, sijil usul kahwin, complete set. Pasal apa? Kalau tak complete tak boleh buat, tak boleh proses. Tapi bila kita main masjid, kita bawa diri kita saja, tak bawa pun nota sikit untuk tulis ilmu. Mudah-mudahan walaupun tak 100% ilmiah, tetapi ada 2-3 perkara yang kita boleh ambil buat manfaat hidup kita tuan-tuan muslim muslimat. Nampak kita kurang ambil berat dalam bab agama. Apa salahnya kita bawa buku 35, ada 5 upang, tak upang dah apa upang. Tak tahu kok matang poh ni nak kat PRK ni tuan-tuan ni dia buat naik harga awak tahu. Kalau dulu before GST 3 upang duit. Ni tambah 6%, 3 upang dekat bawah upang. Contoh ada satu buku 35, kita bawa bola poket, celui, bawa pen sebatang, tuan-tuan muslimin muslimat, sampai orang duk mengajar, orang duk bagi tazkirah, kita salin nota. Mudah-mudahan dengan nak kita salin tu dia kekal. Kita lupa, dia duduk dalam buku. Bila kita revise balik, kita teringat, oh aku teringat nak ni ustaz mengajar hari tu. Bila kita duk baca, kita cerita pula ke anak bini, boleh ilmu kat kita, kita sebarkan ilmu dekat mereka. Ilmu tu semakin kuat dalam hati kita. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Tapi mungkin tuan-tuan muslimat bukan masjid Timur saja, masjid Kedah, masjid Kedah, masjid macam-macam sama naik belaka. Orang Islam kita ni mengaji bagus dah, tapi lama sungguh jadi mustami'an. Nabi sebut 4 golongan kan. Kun aliman, hang jadilah orang alim, orang yang boleh menyebarkan ilmu.
Maknanya orang alim tu bukanlah dia alim segala-gala bidang. Dia ada ilmu sedikit untuk dikongsikan bersama dengan orang lain supaya orang lain dapat manfaat. Tak boleh jadi aliman atau muta'alliman, jadi orang hak mengaji. Kita nak mengajar tak erti kita jadi orang hak mengaji. Mengaji ni dia kena ada kutub, dia kena ada kitab, ataupun dia kena ada kertas, dia kena ada kalam, pen, tulis. Tak boleh jadi juga muta'alliman, duit tak ada, ustaz nak beli buku, beli rokok ada. Jadi mustami'an, jadi orang hak mendengar. Mendengar ni lagu mana? Lagu banyak, majoriti mana-mana masjid pun sama naik belakang. Mendengar, bawa telinga saja, tu pun mujuk telinga tu melekat. Kalau jenis boleh portable, pasang bubuh ni tuan-tuan ni, pakai cat ada telinga saja ni. Dia tak telinga dia pergi minum kopi. Lagi masuk Isyak lagi dia main cari balik. Oh ni telinga siapa? Nampak hitam belakang. Oh ni telinga Pak Tam ni. Oh ini telinga Capang ni. Oh ni telinga kawan tu. Ambil pasang balik. Dia main tinggal wakil ni. Dia tak ada. Tuan-tuan. Jadi kita mustami'an lama dah, berpuluh tahun dah kita mengaji, kita mendengar tuan-tuan, main bawa telinga. Cuba kita upgrade sikit. Cuba kita improve sikit tuan-tuan. Dalam bab rumah kita renovate sedia-sedia. Dalam bab kereta daripada kecil jadi besar, itu dalam bab dunia. Renovate sedia. Tapi dalam bab agama, duk tara tu tuan-tuan musliman lain. Jangan marah tuan-tuan ni, lama tak main. Dah tuan-tuan, sebenarnya tak rugi pun kalau kita berkorban untuk agama ni tuan-tuan. Sikit sangat yang kita nak berkorban. Sikit sangat. Pengorbanan kita untuk agama ni kadang-kadang kita sendiri duk berasa perasaan besar. Kira kita duk berasa aku kalau kira lah ni 5 waktu ni kira di masjid belakang aku. Kira tiap-tiap malam kuliah tak miss tu. Lepas tu kadang-kadang lah seminggu tu memang wajib aku 3 kali mesti aku bangun kau mulai punya. Oh kemah kira dia boleh buat ibadah banyak. Tuan-tuan muslim-muslimat, ada orang dia berasa pengorbanan dia terhadap Islam tu banyak lah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan masih lagi sedikit kalau kita nak bandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk rasa pengorbanan kita terhadap Islam ni banyak tuan-tuan. Kita dah tengok orang lain tak main mengaji, tak main berjemaah. Oh depa ni apa nak jadi ni, mengaji tak mau apa tak mau ni. Aku ni duk pergi masjid ni duk nampak gaya, tengok cermin, sambil duk tengok cermin nampak muka tu macam ahli syurga lah. Jangan duk perasan. Tuan. Jadi kita kena berasa pengorbanan kita ni sangat sedikit untuk Islam. Untuk apa? Untuk kita motivate diri kita, aku nak memperbanyakkan lagi sacrifice aku, pengorbanan aku untuk Islam, untuk agama Islam, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duk berasa banyak dah pengorbanan kita untuk Islam tuan-tuan, kita akan berasa cukup kot cakap ni. Tak ada masa kita nak improve pengorbanan kita. Kalau kita nak compare tuan-tuan, pengorbanan antara kita dengan para sahabat Nabi, Allahu Akbar, macam langit dengan bumi. Tuan-tuan, jangan kata sahabat hak lelaki-lelaki, sahabat hak perempuan. Kita cerita, malam ni nak cerita sikit pasal sahabat Nabi yang wanita. Nama dia Nusaybah bintu Ka'ab, ataupun nama kunyah dia Ummu Imarah. Nusaybah bintu Ka'ab ni siapa dia? Satu orang wanita yang umur dia 60-an. Umur 60 lebih. Akan tetapi dia diberi gelaran perisai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nusaybah bintu Ka'ab. Bagi contoh dia tuan-tuan, walaupun dia orang perempuan, walaupun dia umur 60 lebih dia tuan-tuan, tetapi pengorbanan dia untuk Islam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi sekali. Sebagai contoh kita ambil dalam perang Uhud. Perang Uhud ni berlaku pada tahun 3 Hijrah. Nak cerita pengorbanan seorang wanita tua yang bernama Nusaybah. Perang Uhud ni berlaku tahun ketiga Hijrah. Berlaku pula di lembah Uhud, on the way. Depan kota Madinah. On the way nak masuk Madinah, tuan-tuan, jumpa bukit Uhud dulu. Berlaku tang situ. Pasal apa berlaku perang Uhud? Tuan-tuan, berlakunya perang Uhud oleh kerana puak musyrikin Mekah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Khalid Al-Walid. Abu Sufyan, Khalid Al-Walid waktu ni tak masuk Islam lagi. Puak-puak musyrikin Mekah tak puas hati kerana mereka kalah dalam peperangan Badar setahun sebelum. Mereka kalah dalam perang Badar, satu perang yang orang putih kalau dia panggil the unbalanced war, the unbalanced battle. Perang yang tak stabil, tak balance. Tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar. Kenapa tak balance? Kalau tuan-tuan check in detail berkenaan dengan perang Badar, tuan-tuan boleh tengok memang tak balance langsung. Dari sudut ketenteraan, dari sudut senjata, dari sudut kenderaan, dari sudut kelengkapan berperang tak cukup.
Tentera Islam, tuan-tuan, kita cerita dulu pasal perang Badar sikit. Baru lagi kita nak masuk perang Uhud. Nak cerita pasal Nusaybah bintu Ka'ab punya pengorbanan ni. Perang Badar ni tuan-tuan, tentera Islam 313 orang. Dalam riwayat yang sahih, antara 313 sampai 317 orang. Lawan dengan tentera musyrikin Mekah berapa ratus orang? 1,300 orang. Memang tak balance. Dari sudut tentera pun seorang nisbah 3 orang. 313 lawan 1,300 orang. Tuan-tuan muslimin muslimat, berlakunya perang Badar ni asalnya bukan nak berlaku perang Badar pun. Nabi SAW keluar daripada Madinah bukan nak pergi perang. Nabi dapat berita ketika mana duduk di Madinah, Abu Sufyan and the gang baru balik nega daripada Syam, lalu kok Badar, on the way nak balik Mekah, bawa harta merada, bawa barang dagangan, bawa keuntungan bersama rombongan musyrikin daripada Mekah. Baru balik nega, banyak duit. Lalu kok Badar, Nabi dapat berita, Nabi duduk di Madinah waktu itu. Bila Nabi dapat berita, Nabi kata ini masa yang terbaik untuk aku pergi halang Abu Sufyan, untuk aku pergi bagi warning, remind dia. Pasal dulu di Mekah, Abu Sufyan and the gang ni duk torture Nabi, duk torture orang-orang Islam yang baru masuk, duk hina, isolate, pulau, macam-macam lah. Mereka boykot dan sebagainya, siksa tuan-tuan muslimat ni. Maka Nabi bila duduk di Madinah, dengar berita Abu Sufyan nak lalu kot satu tempat, nama dia Badar, nak balik ke Mekah, bawa barang dagangan untuk dipersembahkan pada exco di Mekah tu, tuan-tuan. Nabi bagi tahu dekat para sahabat, wahai sahabat sekalian, Abu Sufyan dalam perjalanan nak balik ke Mekah. Jom kita keluar, kita pergi bagi warning dekat dia. Pasal dulu dia duk kemas sangat, dia duk buat macam-macam kat kita. Aku semayang, dia tuang apa perut unta busuk, dia perang 3 hari waktu aku duduk tengah semayang, dia pulau kita, dia hina kita, dia seksa kita. Lah ni kita bukan nak pergi buat apa kat dia, kita nak bagi peringatan. Tahan tengah-tengah jalan, abang akan jaga baik nak Abu Sufyan, bagi pesanan kat mereka orang Mekah, kami orang Islam sekarang dia dah kuat, jaga baik. Lebih kurang begitu. Keluarlah Nabi SAW bersama dengan 300 orang sahabat menuju ke Badar dengan tujuan bukan nak berperang. Apabila keluar Nabi SAW, tujuan nak pergi bagi amaran pada Abu Sufyan, Abu Sufyan dapat berita bocor berita ni. Tu kata SB pun ramai zaman Nabi pun dapat berita bocor. Tuan-tuan muslimin muslimat ni, jangan marah. Dah betul lah. Contoh nak bagi faham. Abu Sufyan bila dapat tahu Muhammad and the gang on the way nak serang aku ni, Abu Sufyan tengok dia punya orang baru beberapa ratus orang, tak cukup ni pakai pi ni. Abu Sufyan hantar satu utusan, hampir balik Mekah, hampir bagi tahu dekat Datuk Seri Abu Jahal, Muhammad and the gang on the way nak main serang aku. Kalau dia main serang, habis segala harta merdak ni, boleh kat depa belakang. Tuan dapat berita dekat Abu Jahal, kawan seorang tu pergi penerai balik Mekah, bagi tahu dekat dia, Datuk Seri Tan Sri Abu Sufyan nak kena serang dengan Muhammad. Abu Jahal bila dengar nama Nabi SAW punya benci, punya dia memusuhi Nabi SAW, dia kata, apa Muhammad? Suruh bala tentera kita siap seramai 1,000 orang, cukup lengkap dengan senjata, kita pergi ke Badar, kita backup Abu Sufyan. Tuan-tuan, Abu Jahal bila dengar nama Nabi, tuan-tuan, dia terus naik angin, dia persiapkan tentera seramai 1,000 orang, cukup lengkap dengan kelengkapan senjata, kenderaan daripada Mekah, mereka bertolak mai ke Badar untuk menjadi backup kepada Abu Sufyan yang ditakuti diserang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Jahal dengar lagu tu, tuan-tuan, bukan takat dia suruh tentera api, bahkan dia tu sendiri turun padang, punya sakit hati dekat Nabi SAW. Tak boleh allergic dengar nama Nabi. Dia kata Abu Jahal keluar daripada Mekah. Nabi dapat berita, orang yang bagi tahu, ya Rasulullah, Abu Jahal menghantar bala tentera seramai 1,000 orang untuk membantu Abu Sufyan. Habis kita, ya Rasulullah. Nabi bila dengar berita, mai hantar 1,000 orang pula. Nabi bagi tahu dekat sahabat yang lebih kurang dia ada dalam hadis ni secara detail, tapi saya nak cerita ringkas bagi kita faham jalan cerita. Nabi pun cerita, berpaling Nabi kepada sahabat-sahabat yang mengikut dia. Nabi pun bagi tahu, wahai sahabatku sekalian, kita keluar atas tujuan yang lain, tetapi Allah Ta'ala takdirkan kita perkara yang lain, iaitu berperang bersama dengan puak musyrikin Mekah. Maka siapa di antara kamu, Nabi ceritalah,
Tentera mereka cukup lengkap dengan senjata. Bilangan tentera mereka lebih kurang 1,300 orang. Kita akan berdepan dengan mereka. Maka siapa di antara kamu berasa nak balik, kamu balik. Siapa yang nak stay dengan aku, kamu stay. Tuan-tuan, Nabi bagi option. Nabi tak paksa, Nabi bagi option. Ada di antaranya yang balik oleh kerana terhasut dengan puak-puak munafik. Dan ramai di antaranya yang stay dengan Nabi. Yang duduk 50-50 pada ni, bila dengar kata 1,300 orang tu, kita pakai bawa batu ya ni, mereka bawa melembing dengan machine gun dengan semua ni, mampu kita ni. Dia berasa 50-50 kata, tak boleh pergi ni pasal ni. Dan dia teringat ayam itik tak makan angin rumah, pokok bunga tak siram lagi, bini tak ada nak peluk lagi. Oh dia kan. Tuan-tuan, dia kira nak balik ya, dia seriak. Besar tuan-tuan, manusia. Kita pun sama naik. Lalu tu, kita ni ayah anda, contoh. Samsing ni kira tak ada dah lah ayah anda. Anak buah kita kena pukul, anak kita kena pukul. Yang pukul itu pula nu ayah anda tu. Dah kurang ajar dia nak kena. Tunggu Ustaz, aku nak pergi one by one kan. Kita apa keluar pada rumah nu nak one by one dengan hak belah sana. Pukul nak buang, tunggu Ustaz, hantarlah langit rendah tinggi. Keluar tu plan nak lawan seorang dengan seorang. On the way keluar, ada orang yang beritahu, ayah, mereka duk tunggu 80 orang ayah, dengan parang, dengan kapak, dengan kayu. Ayah seorang ni, kita panik biar. Memang kita patah balik tuan-tuan ni. Dia perut pada tak jadi semangat dengan buku 5 apa ni, pasal seorang dengan seorang. Tengok musuh lagi ramai. Memang kita balik tuan-tuan ni. Kita pun sama naik lah tuan-tuan. Sahabat Nabi ada di antara mereka yang bila dengar berita Abu Jahal bawa 1,000 orang tentera nak lawan, seriau dia mah. Bila mereka tengok Sayyidina Umar Al-Khattab bangun, tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib bangun, tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangun tuan-tuan, semua pakai hilang rasa takut tu. Kata sahabat-sahabat besar Nabi ni, ya Rasulullah, kamu buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami sentiasa di belakangmu. Do what you have to do. Kami duduk di belakang ya Rasulullah. Bila sebut kata lagu ni tuan-tuan, sahabat hak lain hak duduk 50-50 ni pakat bangun, teruskan perjalanan pergi ke Badar. Walaupun dalam keadaan mereka tahu tentera yang mereka nak jumpa sekali lagi ni berlipat kali ganda ramai daripada mereka, cukup lengkap dengan kelengkapan senjata. Ni salah satu pengorbanan. Tahu dah, memang payahlah kalau nak menang. Kalau tengok pada logik akal tu, kita ni bawa pisau kecil-kecil bukan nak perang, tiba-tiba nak kena perang pula dengan geng-geng kat komplit set. Tapi teruskan perjalanan tuan-tuan muslimin muslimat, punya tingginya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata antara dua ya kita dalam perang Badar ni. Kalau kita tak menang, tak dapat victory, kita akan syahid. Kalau tak syahid, kita menang. Kalau tak menang, syahid. Berjalan terus mereka ke Badar tuan-tuan dengan penuh semangat tuan-tuan nak mempertahankan Islam. 313 orang bertembung dengan 1,300 orang musyrikin Mekah. Peperangan yang memang tak stabil tuan-tuan. Itu dari sudut tentera. Kalau tuan-tuan pergi in detail lagi berkenaan dengan perang Badar ni tuan-tuan, bukan takat tentera, tengok jumlah kenderaan, unta, kuda pun berbeza besar. Tentera Islam tuan-tuan bawa kuda 2 ekor ni. Dalam rombongan perang Badar tentera muslimin tuan-tuan, 2 ekor kuda ya ada. Tentera kafir musyrikin 200 ekor kuda. Unta dalam tentera Islam 70 ekor unta. Tentera kafir musyrikin 1,000 ekor unta. Tuan-tuan bayang 313 orang lawan 1,300 orang. 2 ekor kuda lawan 200 ekor kuda. 70 ekor unta lawan 1,000 ekor unta. Dengan penuh kelengkapan senjata, baju besi dan sebagainya, puak musyrikin Mekah. Tuan-tuan bayang tuan-tuan ni 70 ekor unta keluar daripada Madinah pergi ke Badar, berapa ratus kilometer, lebih kurang 150 kilometer daripada Madinah. Badar ni tempat, nama tempat 150 kilometer daripada Madinah, 200 kilometer lebih daripada Mekah. In between Mekah dan Madinah terletaknya Badar. 70 ekor unta itu dikongsi oleh 313 orang sahabat. Tuan-tuan bayang seekor unta naik berapa orang? 70 ekor bahagi 300. More or less lebih kurang seekor unta kongsi 3 orang sahabat. 3 orang sahabat berkongsi seekor unta. Satgi hang naik 2 orang, aku jalan. Aku tak belarak jalan lagi, aku naik pula, hang turun pula.
Begitulah rotation dia tuan-tuan ni. Bukan takat sahabat kongsi unta, Nabi SAW yang mulia pun turut berkongsi unta dengan para sahabat tuan-tuan. Nabi share kenderaan dengan sahabat. Dalam riwayat menyebut Nabi berkongsi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Usamah naik seekor unta kongsi. Bila Nabi duduk atas unta, Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Usamah jalan kaki. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami tak layak nak naik dengan kamu ya Rasulullah. Kamu pilihan Allah, kamu Rasulullah. Kami ni manusia biasa ya Rasulullah, tak layak kami nak duduk dengan kamu. Kami berjalan tak apa." Dia pun tak berani nak naik dengan Nabi, takut Nabi tak selesa. Seekor unta naik 3 orang, mana selesa. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi SAW daripada atas unta, Nabi kata apa dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Usamah? Bila mereka enggan nak naik dengan Nabi, dia kata, "Kami tak layak nak naik dengan kamu ya Rasulullah." Nabi kata, "Kamu tidak sekuat aku untuk berjalan sampai ke Badar." Satu, Nabi kata, "Hampa ni, aku pun kalau aku pun tak larat nak jalan pergi ke Badar, hampa lagi tak larat. Dan hampa jangan halang aku untuk mendapat ganjaran daripada Allah seperti mana hampa dapat." Lebih kurang lagu itulah ayat dia, tapi bukan bahasa Kedah lah. Nah, apa? Nabi SAW cukup humble tuan-tuan. Walaupun satu pemimpin agung, disanjungi tuan-tuan, dijamin syurga, maksum daripada segala dosa tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam bab berperang, berkongsi kenderaan dengan sahabat, Nabi ajak naik sekali. Ish tuan-tuan, itu Nabi SAW. Kita lah ni mana nak kongsi kenderaan dah. Minta maaf nak kongsi, beli jet terus kita lari. Punya belagak. Kadang-kadang nak bini naik, nak pergi mandi di Honolulu, tu dia, nak pergi mandi saja, naik jet. Costing 500,000, pergi mandi, terjun kuat lentang apa sikit, balik main. La ilaha illallah. Nak pergi shopping tu di London tu, Paris. Nak pergi makan kek di Wall Street. Benda ni betul tuan, tapi sulit kalau kita cerita. Sungguh. Bini-bini orang kenamaan yang duit dia jenuh, financial freedom. Mereka mana mau makan di kedai-kedai. Oleh kerana banyak sangat duit bertimbun tuan-tuan, sanggup menghabiskan ratus ribu untuk breakfast. Kenapa? Luar negara makan kek 2 potong balik. Tuan-tuan muslimin muslimat, ni kena tanya esok ni. 400 juta lebih, mampus begitu. Jam kita dah kena bayar. Duit minyak kita tolong bubur, duit basuh kapal terbang pun kita kena bayar tuan-tuan ni. Tapi ikut cara lain lah. Nah, abang ni kita ni belagak sangat lah ni tuan-tuan. Nabi kongsi kenderaan dengan para sahabat, 3 orang naik seekor unta, pergi ke Badar tu 150 km tuan-tuan. Ini pipu lebih kurang 150 km. Tuan-tuan bayang lagu mana perit jerih, susah payah berjalan di tengah padang pasir, tengah panas dan sebagainya. Berapa hari baru nak sampai Badar. Sebab tu kita jangan berasa sombong tuan-tuan. Kalau kita berasa jauh lah pula, ingatlah Nabi SAW lebih teruk daripada kita apa yang Nabi lakukan. Sampai di medan peperangan tuan-tuan, tak perang lagi. Esok tu nak perang, malam ni Nabi bagi syarahan. Nabi bagi tazkirah, menaikkan semangat para sahabat tuan-tuan muslimin muslimat. Nabi kata esok kita akan berperang ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kemenangan. Malam tu Nabi bangun qiyamul lail, Nabi minta doa, "Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi kemenangan kepada kami yang sedikit ni ya Allah." Sungguh-sungguh Nabi minta doa Allah Ta'ala. Dan dalam peperangan Badar ni, tentera Islam menang. Walaupun jumlah sikit, tak cukup kelengkapan, macam-macam benda, tapi menang tentera Islam. Oleh kerana apa? Oleh kerana bantuan daripada Allah dan oleh kerana bijaksananya Nabi SAW mengatur strategi perang. Tuan-tuan ingat Nabi tak atur strategi ke perang? Walaupun tentera sikit tuan-tuan, bijaksananya Nabi kita SAW tuan-tuan, dia atur strategi. Dia manfaatkan ke semua perkara yang duduk dalam rombongan. Ada 313 orang sahabat Nabi. Nabi bagi 2 kumpulan. Ni strategi perang Nabi ni. Esok nak perang, malam ni Nabi atur siap. Nabi bagi 2 kumpulan tuan-tuan. Yang pertama, kumpulan diberi nama kumpulan Ansar. Yang kedua, kumpulan Muhajirin. Daripada 300 orang lebih tu, Nabi bagi 2. Divide by itu, okey, Nabi appoint satu ketua, hang in charge, ketua skuad Ansar. Nabi appoint pula seorang lagi, hang ketua skuad Muhajirin. Skuad Ansar ni geng-geng hak duduk di Madinah, asal Madinah. Skuad Ansar, geng-geng orang Madinah. Skuad Muhajirin, orang yang duduk di Mekah, berhijrah dengan Nabi pergi ke Madinah.
Nabi bagi 2 kumpulan. Nabi lantik Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menjadi ketua pada kumpulan Ansar. Nabi lantik pula ketua Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi ketua kepada puak-puak Muhajirin, kumpulan Muhajirin. Tak cukup dengan 2 kumpulan, Nabi lantik tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi manfaatkan 2 ekor kuda yang duduk dalam perang Badar. 2 ekor kuda ni Nabi lantik siapa yang pertama sekali tuan-tuan? Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi yang sangat banyak pengorbanan. Pasal dia, kalau kita nak cerita tuan-tuan, Zubair bin Awwam ni menantu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, isteri dah bini dah, suami pada Asma binti Abi Bakar. Dia menantu Sayyidina Abu Bakar. Zubair bin Awwam, Nabi kata, hang naik kuda seekor ni, hampir cover belah kanan, jadi wing kanan, right wing tuan-tuan. Macam formation bola, macam formation kereta nak konvoi. Hang naik kuda ni, hampir cover belah kanan, wing kanan. Wing kiri tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi lantik pula Miqdad bin Aswad, hampir cover belah kiri, naik kuda. Zubair bin Awwam tuan-tuan, kalau kita nak cerita pasal dia, jadi kita lagi panjang tuan-tuan ni. Jangan kata pasal Zubair bin Awwam, pasal anak Zubair bin Awwam pun cukup syok lah cerita. Anak Zubair bin Awwam ni nama dia Abdullah bin Zubair. Hidup panjang, umur panjang. Abdullah bin Zubair ini dia lebih kurang sama segagan dengan Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar. Abdullah bin Zubair dibunuh pada tahun 94 Hijrah ketika mana Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi memerintah dengan zalim. Hajjaj ni pemerintah Islam tapi dia zalim, bunuh ramai ulama. Termasuklah Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dibunuhnya Abdullah bin Zubair ini oleh kerana Abdullah bin Zubair ni tak suka, tak reda dengan cara pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini secara kursi. Bunuh Abdullah bin Zubair, mayat Abdullah bin Zubair dia salib, kemudian dipacok di tengah-tengah tiang orang ramai. Pacok tengah laluan orang ramai, berhari-hari dipacok supaya orang ramai ambil manfaat. Lawan Hajjaj, lagu inilah jawab. Tuan-tuan muslimin muslimat, panjanglah cerita tu tuan-tuan. Sampai Abdullah ketika mana Abdullah bin Zubair dibunuh tuan-tuan, Asma binti Abi Bakar ada lagi, tapi sudah pun tua, mata dah rabun dah kalau sebut dalam hadis. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni dia tak puas hati, bukan takat dia dah bunuh dah anak kawan tu, dia tak puas hati, dia nak pergi cari lagi mak dia ni. Cari Asma binti Abi Bakar. Hantar pengawal dia, hamba pergi rumah mak Abdullah ni, hamba panggil dia, heret dia, "Mai jumpa aku Ustaz, aku tak puas hati, geram lagi." Tuan-tuan, bila sampai ke rumah Asma binti Abi Bakrin yang waktu tu dah tua dah tuan-tuan, pengawal ni pun cerita, "Aku dihantar oleh sultan untuk mai panggil hang, bawa pergi ke istana, dia nak jumpa, pergi menghadap dia." Asma binti Abi Bakrin kata apa? "Aku sekali-kali takkan bergenjak daripada rumah aku nak pergi jumpa orang zalim." Balik pengawal cerita, "Bos, dia tak mau bos, dia tegak bos." Bos dia kata, "Hampa pergi habaq dekat dia sekali lagi, suruh mai jumpa aku. Kalau tak mau juga, aku nanti hantar bodyguard lebih besar, heret rambut dia daripada rumah dia sampai sana." Pi kali kedua, Asma binti Abi Bakrin tetap tak mau, bertegas, "Aku tak mau pergi jumpa. Sama ada dia mai jumpa aku takkan pergi jumpa." Akhirnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pi sendiri rumah dia. Pi sendiri rumah Asma, tujuan nak menyakitkan hati Asma binti Abi Bakrin. Sampai di rumah Asma, Hajjaj pun kata, "Wahai orang tua yang berkain dua." Nabi SAW tuan-tuan ketika mana berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi penghantar makanan Nabi Asma binti Abi Bakar. Waktu mana dia tengah mengandung pada Abdullah bin Zubair tuan-tuan, dialah yang menghantar makanan kepada Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, bapa dia, ketika mana Nabi berlindung di sebuah gua. Hantar makanan tu bukan hantar naik monorail, hantar jalan kaki dalam keadaan mengandung. Rabat bukit, tuan-tuan boleh bayang, rabat bukit dalam keadaan mengandung, semata-mata nak dihulurkan makanan kepada bapa dia dan Nabi SAW. Korbanan tu cukup tinggi. Nak rabat bukit tak boleh. Pasal apa? Sebelah tangan pegang makanan, koyok kain sikit tuan-tuan, ikat makanan di perut tu, pegang rabat. Sampai dekat Nabi, hantar makanan dekat Nabi. Nabi tanya, "Apa sebab kain tu koyak?" "Aku koyak kain ni untuk aku ikat makanan ya Rasulullah." Nabi bagi gelaran kat dia, wanita yang berkain dua. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bila jumpa Asma binti Abi Bakrin, dia sarkastik, dia mempermain-main, dia mempersenda-sendakan gelaran yang diberi oleh Nabi.
Tuan-tuan muslimin muslimat, bila dia kata lagu tu dekat Asma', tuan-tuan, Asma' malah balik tuan-tuan. Asma' kata apa? Ringkas cerita, Asma' binti Abi Bakrin kata apa kat Hajjaj? Wahai Hajjaj, kau telah memusnahkan kehidupan dunia anak aku, tetapi hang kena ingat kehidupan akhirat hang akan musnah. Kena buah tu tuan-tuan, pergi balik gitu ya Hajjaj, balik bodoh tu. Pi tu nak menyakitkan hati orang tua perempuan ni, Asma' binti Abi Bakrin. Tiba-tiba dia yang sakit hati kena buah papukan. Kita pergi dia ni, dia minta aku rosak dia akhirat, memang teruk kena. Balik ke tu? Tu Abdullah bin Zubair, yang insya-Allah juga kita akan cerita lain kali. Seronok cerita Abdullah bin Zubair ni. Bila mana dia kena salib, dia kena bunuh tuan-tuan, mayat kena pacok di tengah-tengah orang ramai, orang lalu lalang, orang ambil ketakutan. Kata tujuh ni tok guru Abdullah bin Zubair ni, tuan guru ni, dia ni punya bagus, punya alim, punya tawaduk, tiba-tiba dia kena bunuh veteran ni. Ish, tu tarat dia kena lagu ni. Kalau kita lawan Hajjaj memang pergi kita ni, orang jadi takut benda. Lalu anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, yang juga kawan sebaya, diri depan jenazah, orang ramai duk tengok. Abdullah bin Umar, tuan-tuan muslimin muslimat, duduk depan mayat yang dipamerkan tu tuan-tuan. Dia bersumpah. Dia kata, wahai Abdullah, aku dah habaq dah kat hang, jangan duk lawan Hajjaj, dia zalim. Tengok apa yang berlaku pada hang sekarang. Kalau orang lain yang dibunuh, aku tak heran Hajjaj, aku tak heran Abdullah. Ni yang kena bunuh hang. Hang tu mukminun yanfa'un nas. Hang ni manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Orang lain tak apa mati, tapi kalau hang mati, masya-Allah, rugi kami semua. Wallahi anta sawwam wa anta al-qawwam. Abdullah bin Umar dengan penuh semangat, orang duk dengar ni. Dan demi Allah, aku menyaksikan kamu, wahai Abdullah, sawam. Sawam ni orang yang sangat kuat berpuasa. Asal perkataan saimun, saum. Saum ni puasa. Kalau tambah syaddah, dia jadi sawam. Makna dia kuat berpuasa, tasydid. Wa antal qawwam, hang bukan takat kuat puasa, hang kuat bangun sembahyang malam. Qawwam pun asal perkataan qiyam, bangun. Tambah syaddah jadi qawwam, orang yang kuat bangun sembahyang malam. Dia macam kazaba. Kazaba ni liar, penipu. Tapi kalau bubuh syaddah jadi kazab, bapak pembohong. Dia kurang tu lah, pembohong baik. Tengok Musailamah Al-Kazzab kan, nabi palsu. Dia dapat gelaran Al-Kazzab tu oleh kerana dia banyak sangat menipu. Musailamah Al-Kazzab mati. Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu ni, pada tahun 11 Hijrah, dalam satu perang yang dipanggil perang Yamamah. Setahun selepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq naik menjadi khalifah. Abu Bakar menggalas satu tugasan yang sangat berat, memerangi golongan-golongan murtad. Lepas Nabi wafat, banyak orang Islam keluar daripada Islam. Tujuan sebab pertama mereka keluar pada Islam kerana mereka tak percaya Nabi Muhammad mati dah. Sebab kedua mereka keluar daripada Islam kerana mereka tak mau bayar zakat. Mereka kata, kami bayar zakat kepada Muhammad, Muhammad mati dah, kami tak mau bayar zakat. Bila mereka mengingkari perintah Allah yang disebut dalam Al-Quran, mereka kufur serta-merta. Sebab tu kita jaga baik mulut kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, solid, wajib, bulat-bulat kita kena terima. Kita tak ada hak untuk mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, baik dengan mulut, baik dengan perbuatan, baik dengan i'tiqad hati. Kerana perkara tiga ini boleh merosak dan merobek iman kita, membatalkan akidah kita sebagai seorang Islam. Sebab tu kena jaga baik. 2-3 bulan ni tuan-tuan duk tengok manusia begitu rakus, biadab, kurang ajar, lancang mulut, duk cakap ikut dan berkenaan dengan undang-undang Islam, hudud khusus ni. Buat video menghina, mempersenda-senda. Menteri, cara menteri lah, cakap tak pakai akal, macam-macam, pelik semua tuan-tuan. Jaga baik-baik tuan-tuan. Kalau kita menafi, kita argue, kita bertelingkah dengan perintah Al-Quran, rosak akidah kita. Bukan takat kita tolak, bukan takat kita mempersoalkan oleh kerana kejahilan kita tuan-tuan. Kalau kita tolak satu huruf, jumhur ulama kata rosak akidah, kufur kita, satu huruf, bukan satu sentence. Kita baca alif lam, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kawan kita pun tegur buka alif lam mim, baru betul.
Hai, dia kata mana ada mim? Mim tu rekaan ahli fiqh ya. Pandai-pandai kita tambah. Asal dia alif lam saja. Tuan-tuan, dalam keadaan kita menyedari perkara tersebut alif lam mim, kita mengingkari dan kita menyebut alif lam, kufur kita. Wajib mengucap, wajib istighfar, satu huruf. Apatah lagi kalau hang tolak satu sentence, satu ayat, satu perintah Allah. Tilka hududullah. Ini hudud milik Allah Ta'ala. Bukan takat hudud saja, qisas, ta'zir, diyar, ada belaka. Kita ambil setengah bahagian yang boleh mendatangkan hasil kepada kita, kita tolak lagi setengah yang tidak mendatangkan hasil kepada kita. Betul sungguhlah apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah sebut lama orang tuan-tuan ni, adakah kamu nak jadi golongan yang hanya beriman setengah daripada apa yang kami turunkan dalam kitab, dalam Al-Quran, setengah lagi kamu nak kufur, kamu nak tolak? Kita lah ni ambil setengah, tolak setengah. Patutnya kalau hang mengaku Islam, keseluruhan dia hang kena terima. Bab semayang kita ikut Quran, bab nikah ramai, ikut Quran lah tu. Tu tak ngaji pun ingat. Masna wa sulasa wa ruba', Allah Ta'ala sebut, nikahlah 2, 3 dan 4. Bab puasa ikut Quran, bab pergi haji ikut Quran, bab undang-undang, bab judi, bab arak, bab perkara haram tak mau ikut Quran. Tuan-tuan, betul tak ambil setengah, tinggal setengah? Sedangkan Allah Ta'ala kata arak, judi, tenun nasib ni tuan-tuan, rijsun min amali syaitan. Mufassirin kata haram mutlak. Tapi kita oleh kerana perkara tersebut memberi cukai yang begitu banyak, hasil banyak Zai, tutup, genting Highland, judi. Hak tu kita duk hidup dengan hasil tu. Allah Akbar. Allah Ta'ala kata haram, kita kata halal, asalkan ada lesen. Dia ada pula judi yang terang-terang haram, ada judi halal, ada judi haram. Judi halal, judi yang dibayar cukai dan lesen tiap-tiap tahun. Judi haram, judi kedai-kedai kopi tu. Ada kedai-kedai Cina kita duk pergi tulis pakai kertas tu kan, 5374. Tu dia bayar RM1 kat apek tu. Kalau kena mungkinlah boleh RM1,000, RM2,000. Tu judi haram pasal tak bayar hasil. Apa punya ajaran kita ni tuan-tuan ni? Jaga baik-baik tuan-tuan. Kita sebagai orang awam jangan redha dengan perkara ni. Kita redha, kita boleh saham dosa sekali. Siapa yang tanggung? Siapa yang akan dipersoalkan? Orang yang ada kuasa memerintah. Kerana mereka boleh menentukan dasar, mereka boleh mengharamkan perkara ni, mereka boleh membatalkan perjanjian ini, tetapi mereka tak buat. Mereka akan ditanya esok. Dan kita kalau duk sokong juga, boleh panggu seorang sikit, minta maaf cakap, benda ni kena sebut. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab tu kena jaga baik-baik. Jangan kita ambil setengah, kita tinggal setengah tuan-tuan. Bab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan duk buat main-main, duk cakap ikut dan. Siapa yang duk sembang pasal hudud ni adalah orang bodoh. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Orang duk sembang pasal nak menegakkan apa yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Orang duk sembang pasal perkara Al-Quran, dikatakan bodoh. Sebenarnya orang kata tu bodoh. Patutnya hang sebagai menteri hang pergi kata nu duk buat anugerah juara lagu, anugerah bintang popular, drama bersiri, tutup aurat pun tak, berpeluk hang aku. Itu golongan yang bodoh yang perlu kita bagi tarbiyah. Patutnya kena guna kuasa cakap lagu tu. Tiba-tiba duk kata orang bodoh, orang yang duk sembang masa nak buat hudud, qisas, ta'zir dan diyar tuan-tuan. Mentaliti yang begitu sengket. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, tak heran. Allah Akbar. Jangan, kalau kita berasa tak setuju pun tuan-tuan, oleh kerana kejahilan kita, jangan terbit di mulut, jangan keluar di mulut. Tak sesuai. Malaysia ni masyarakat majmuk, berbilang bangsa. Mana sesuai buat undang-undang Islam ni. Pasal lama dulu boleh Jangan tuan-tuan, boleh jatuh pada kufur kita. Simpan dalam perut, biar dia hilang dalam perut, sudahlah tuan-tuan. Dan kita buat keluar, wajib istighfar, wajib mengucap balik tuan-tuan. Kita tak suka, kita tak tahu, pasal kita tak mengaji, kita penyegan, balok lihat, kita nak explore berkenaan dengan keindahan undang-undang Islam. Tiba-tiba kita duk komplain, pimai ikut dan kita. Tak boleh tuan-tuan, jangan. Dan kita pun dah tengok tuan-tuan lah ni, undang-undang manusia terbukti gagal. Gagal semua tuan-tuan ni. Orang tak takut melakukan jenayah. Jenayah ni setiap hari jenayah berat berlaku. Tembak menembak, curi kenderaan, samun, ragut, bunuh, bakar. Bukan takat orang tua-tua berani buat jenayah berat, budak-budak muda berani buat jenayah berat ni. Saya jumpa tuan-tuan waktu saya masuk penjara dulu. Tapi bukanlah aku buat jahat.
masuk ceramah kat Banduan. Penjara Sungai Tani tuan. Sungai Tani punya penjara tu penjara Juvana 21 tahun ke bawah. Dua ada 700 orang Banduan dalam tu yang majoriti anak Melayu kita. Saya masuk ceramah dalam tu tuan-tuan muslimin muslimat. Pegawai penjara dia cerita dekat saya, Ustaz teringat lagi kes hujung tahun 2013, 3 beradik dibunuh, dilempak dalam tali ayak dia Ustaz teringat lagi. Tuan-tuan ingat lagi kes 3 beradik dibunuh, kemudian mayat tu dilempak masuk dalam tali ayak. Umur 14 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 4 tahun. 3 beradik. Dia tanya saya kata, ingat ke? Kes tu kes besar. Ingat ke? Kata, Ustaz nak tahu siapa buat? Kita nak tu, dia tunjuk saya. Pegawai penjara tu tunjuk. Saya pun tengok, Masya Allah, biar betul. Betul Ustaz, kami pun tak percaya. Budak yang melakukan pembunuhan tersebut tuan-tuan, umur 19 tahun. 19 tahun. Kalau tengok muka ni, Allahu Akbar, tak nampak macam orang jahat, tak nampak macam penjenayah pun tuan-tuan ni. Segak tuan-tuan, dengan kurui, dengan kecil. Tak boleh nak terima. Biar betul ni. Kita duk fikir tuan, lagu mana dia gamak bunuh sampai 3 beradik tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, mula-mula nak ambil kesempatan atas kakak, nak peluk, nak cium tuan-tuan ni. Kakak tak mau tolak ni. Apa ni? Oh, bukan orang pula. Tak boleh buat cara paksaan. Tak boleh juga pegang kepala, rendam dalam tali ayak. Masuk selut ke hidung, meninggal kakak. Kakak pula bawa adik 2 orang. Adik menyaksikan perkara tu. Kali dengan adik-adik, tuan-tuan boleh bayang lagu mana perasaan pembunuh tersebut ketika mana dia pegang kepala budak umur 4 tahun. Tak erti apa kita. Anak saya saat ni 2 tahun 2 bulan. Budak yang terakhir, adik yang bongsu kena bunuh, umur dia 4 tahun. Tak ada bersalah apa, tak kata apa pun, tiba-tiba kena bunuh. Tuan-tuan boleh bayang apa perasaan dia waktu dia kejam budak tu sampai lepas. Budak umur 19 tahun buat benda ni. Tuan-tuan boleh bayang apa perasaan mak ayah, adik-adik yang meninggal. Kita anak seorang mati pun teriak ni, meroyan ni, tak tahu dah. Ni 3 beradik sedang. Lagu mana trauma, lagu mana fobia mak ayah tu, Allahu Akbar, tak tahu nak abang lah tuan-tuan ni. Sampai pindah rumah lah. Tak boleh duduk di kedai, kerana bila tengok bilik ayah, teringat anak. Tengok kereta, teringat anak. Tengok TV, teringat anak. Pindah duduk di Pahang. Tu pun tak menghilangkan tuan-tuan trauma ni. Anak 3 orang hilang, apa perasaan dia buat tuan-tuan? Nak cari pembunuh tak jumpa tuan-tuan ni. Mak ayah ni doa tiap-tiap malam, buat sembahyang hajat tiap-tiap malam. Tunjuklah ya Allah, siapa yang melakukan perkara jenayah ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Minta tuan-tuan Allah Taala. Akhirnya Allah Taala bagi petunjuk. Orang yang buat duduk dekat dengan rumah. Lebih kurang 200 meter dalam rumah. Kenal pula tu. Bukan takat kenal. Tahlil keluarga si mati buat tiap-tiap malam. Budak ni pergi duk la ilaha illallah, la ilaha illallah pada dia bro. Bawa kepiau. Ayah dapat dalam mimpi. Satu malam ayah tidur, mimpi budak tu buat. Ayah pergi buat report polis, polis panggil, soal siasat, investigate, rupanya semua pegang, seorang lagi terlepas, 2 orang buat. Tuan tengok, budak-budak umur 19 tahun berani bunuh metara tu dah tuan-tuan. Tembak-menembak, nak habaq kata manusia lah ni. Tak takut dah dengan undang-undang yang boleh buat kira cara under table dan sebagainya tuan-tuan. Maka berbaliklah kita pada undang-undang Allah Ta'ala yang boleh mengawal, mendidik manusia daripada melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan ni tuan-tuan. Ambil manfaat tuan-tuan muslimat. Jadi nak cerita asal ni tu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu tuan-tuan. Balik pada cerita Badar asal ni tuan-tuan. Nabi bila Nabi lantik Zubair bin Awam jadi wing kanan naik kuda, Miqdad bin Aswad duduk belah kiri naik kuda. Nabi lantik pula tuan-tuan Mus'ab bin Umair menjadi pemegang panji tentera Islam. Okey, jadi ketua komandan keseluruhan kamp. Mus'ab bin Umair perang tuan-tuan. Bila duduk berdepan antara tentera Islam dengan tentera kafir, 313 orang duduk berdepan dengan 1,300 orang. Perang zaman Nabi SAW ni, mereka tak serbu turi ramai-ramai.
Adat perang pada ketika itu tuan-tuan, bila dah berdepan, masing-masing kumpulan akan melantik 2-3 orang daripada wakil kumpulan masing-masing. Yang terkuat keluar dulu lawan tanding seorang dengan seorang. Buat musyrikin Mekah buat keluar 3 orang hak depa rasa paling kuat di antara mereka. Tentera Islam buat keluar 3 orang. Nabi arahkan 3 orang Ansar keluar lawan seorang dengan seorang dulu. Bila keluar 3 orang Ansar ni nak berlawan seorang dengan puak musyrikin Mekah. Puak musyrikin Mekah kata, aku tak mau lawan orang Ansar, mereka bukan musuh kami. Aku nak lawan dengan orang Muhajirin, orang Mekah. Sudah punya sakit hati, punya tak puas hatinya mereka kepada penduduk-penduduk Mekah yang berhijrah dengan Nabi. Kami tak mau lawan orang Ansar, mereka bukan musuh kami. Kami nak lawan dengan orang Mekah. Hai ikut hang Muhammad. Tuan-tuan, Nabi pilih siapa? Nabi pilih tuan-tuan yang pertama sekali Nabi kata, Nabi pilih Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Nabi pilih semua orang Mekah yang berhijrah. Yang pertama Nabi kata, Ali qum ilal jannah. Sayyidina Ali bangun untuk pergi ke syurga. Kemudian Nabi pilih Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa nakan Nabi yang sangat Nabi kasih dan sayang. Dalam peperangan yang lain tuan-tuan, kita tahu cerita tuan-tuan, Sayyidina Hamzah bapa nakan Nabi ni kena bunuh dengan satu orang lelaki yang bernama nama apa? Kau tidur apa? Kau boleh kira orang lain ni tidur dia punya passion. Ada tidur dia pejam mata, ada buka mata apa dah. Dia mata duk celek tapi dia lena. Duk ayah Malik cerita apa tu? Pi. Oh. Betapa berdekok kan ni. Dia kena buat main. Siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib? Siapa boleh jawab? 50 ringgit. 1, 2, 3 habis. Buka lama pergi dia tu. Wahsy, satu orang lelaki kulit hitam, nama dia Wahsy. Dia yang membunuh Sayyidina Hamzah, bapa nakan Nabi ni. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia ditawarkan dengan ganjaran yang begitu besar oleh seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun ni kata, kalau hang boleh bunuh Sayyidina Hamzah, aku bagi kat hang banyak ni. Pasal aku nak makan jantung dia. Tuan-tuan, terbunuhnya Sayyidina Hamzah dalam peperangan, bukan perang Badar lah, perang lain. Nanti kita cerita lain kali. Hidung kena rompong, hidung ni kena potong, telinga kena kerak, jantung ni, dada ni kena belah, cabut, buat keluar hati ni. Nabi SAW selesai perang, Nabi cari mana bak nakan aku. Dia kata bak nakan Sayyidina Hamzah telah pun syahid. Nabi kata biar betul, Nabi pergi cari tu tak. Kali satu jenazah ni Nabi cam bak nakan dia, walaupun tak nampak rupa dah, hidung kena rompong, telinga tak ada. Nabi cam ni bak nakan aku. Nabi sakit, Nabi marah tuan-tuan ni. Nabi kata aku sumpah, aku akan buat sama dengan orang yang buat lagu ni kat ponakan aku. Allah Ta'ala tegur Nabi dengan ayat Quran, fastabir. Allah Ta'ala kata sabar, jangan buat lagu tu. Nabi tarik balik sumpah, Nabi yang kafar. Sayyidina Hamzah ni dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni siapa? Sebelum Islam tuan-tuan, dia menjadi musuh Islam. Sampai satu ketika dia masuk Islam, dan Wahsy ni juga bertanggungjawab membunuh Musailamah Al-Kazzab, si Nabi palsu, dalam perang Yamamah tahun 11 Hijrah. Wahsy juga bunuh. Lepas dia masuk Islam, dia bunuh Musailamah Al-Kazzab. Dia baling lembing daripada jauh, tertusuk betul-betul jantung Musailamah Al-Kazzab, mati tuan-tuan. Anak Nusaybah bintu Ka'ab yang kita cerita pada awal ni, anak laki-laki dia pi pancung terus kepala Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni jahat. Dia masuk Islam zaman Nabi ada lagi. Kemudian dia tertipu oleh syaitan. Dia mengaku kata dia Rasulullah. Dia duduk di Yamamah. Yamamah ni nama tempat 800 km daripada Madinah, lebih kurang jarak dia. Punya jauh. Dan Musailamah Al-Kazzab ni, sebelum dia mengaku dia jadi Nabi, dia ni tok umur, tapi bukan VIP lah. Dia tok umur saja, tabib. Maknanya dia pandai bermain sihir, ada ilmu hitam dan sebagainya. Bila dia mengaku jadi Nabi, ramai pengikut dia. Ramai pun. Duduk di Yamamah, Bani Hanifah nama pengikut dia. Satu kumpulan, satu kaum yang sangat terkenal dengan industri besi. Pandai buat besi, buat kerih, tapi kerih ada sarung lah, bukan kerih duduk di bendera tak ada sarung. Buat pedang, tuan-tuan jaga baik-baik, lalu bawah bendera tu jaga baik-baik. Takut cacok jatuh dari kepala. Kan dia duduk lagu tu dah, sarang pun tak ada, lalu lu buang dari kepala, 15 jek dah kena pada muka. Sebab tu orang tua kata,
Kalau kedai kita laku sangat, kita buka kedai makan. Kedai makan kita ni laku semua lah. Orang dah beli, sampai tak larat nak kira duit. Sampai cari jalan, lagu mana aku nak buat kedai aku bagi tak laku sikit ni. Dia tak larat kira duit dah, punya laku. Tanya orang tua kata kalau hang tak mau bagi laku sangat kedai hang ni, hampir bubuh bendera ada keris tu. Memang orang tak masuk. Dia bubuh suruh. Sampai bungkui tu ni. Dia tak mau bagi laku sikit dah, tiba-tiba bungkui tu ni. Tuan-tuan, jangan marah, lawak. Bila berlaku perang Yamamah tuan-tuan dengan Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni waktu zaman Nabi hidup lagi, Nabi hantar satu wakil. Nama wakil yang dihantar oleh Nabi pergi jumpa Musailamah untuk dakwah dan tarik masuk Islam balik ialah Hubayb, juga anak lelaki Nusaybah bintu Ka'ab. Berkata hampir kat Musailamah, hang tolong maklum dekat dia, baliklah kepada Islam, jangan mengaku jadi Nabi, hanya aku sahaja Nabi yang terakhir utusan Allah, tak ada orang lain dah. Suruh dia mengucap, suruh dia istighfar kembali. Tuan, akhirnya perutusan Nabi, anak pada Nusaybah bintu Ka'ab ni dibunuh oleh Musailamah. Tuan, Nabi SAW ni dia berdakwah bukan takat untuk Jaziratul Arab saja. Dia berdakwah sampai ke pemimpin-pemimpin Rom. Dalam satu asar hadis tuan, Nabi berdakwah kepada pimpinan Rom yang bernama Herakl. Herakl ni siapa? Tu bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih, Hercules. Bisa tengok cerita Hercules. Bukan kopi Hercules tu, tak ada lah. Hercules ni kira kalau dalam cerita orang putih ni kira orang kuat lah, pakai skirt, pegang tongkai kayu. Tu kira Hercules tu. Hercules ni pemerintah Rom dulu, zaman Nabi SAW. Nabi pernah berdakwah pada dia dengan menghantar sepucuk surat. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, aslim taslam, masuklah Islam, maksudnya kamu selamat. Lepas tu Nabi bubuh lagi ayat di bawah tu. Nabi kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, panjanglah ayat dia. Bersegeralah kamu meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, masuklah Islam, nescaya syurga bagimu. Dan ketahuilah, Nabi kata, sesungguhnya neraka Allah itu seluas langit dan bumi. Bila Nabi sebut lagu tu, surat sampai kat Hercules ni, dia pun baca. Dia kata, dia baca, Nabi tulis neraka itu seluas langit dan bumi. Dia pun buat pemain ayat Nabi. Ni kata haru biru Hercules ni pun. Dia baca neraka luas langit bumi ni. Kalau neraka luas langit bumi, syurga duduk tak mana? Dia balas balik surat Nabi. Dia kata, jika sekiranya neraka yang kamu kata seluas langit dan bumi, di manakah syurga? Dia pemain Nabi. Dia ingat Nabi tak cerdik. Rupanya Nabi lebih bijaksana. Nabi ni pilihan Allah, lebih laka-laka daripada kita. Segak lebih Nabi, cerdik lebih Nabi, ibadah lebih Nabi, semua lebih belakang. Kalau kata Nabi ni, dia mesti lebih daripada kaum-kaum dia. Nabi Adam lebih, dia mesti lebih daripada kaum dia. Nabi Yusuf mesti lebih daripada kaum dia yang lain. Kalau kaum dia segak-segak, Nabi Yusuf 10 kali segak. Tuan-tuan, Nabi Daud, semua Nabi yang diutuskan oleh Allah mempunyai kelebihan menandingi kaum-kaum di bawah. Nabi Muhammad bijaksana bila dia dapat surat daripada Herakl bertanyakan pemain ayat Nabi. Dia kata, syurga duduk tak mana kalau kata neraka pun luas langit bumi. Nabi balas apa dalam surat tu? Nabi hantar balik surat balas. Nabi tulis Subhanallah. Dia kata Maha suci Allah. Dan soalan Nabi, fa'anna al-lail iza ja'an nahar. Nabi tanya balik dekat dia, aku nak tanya hang, malam duk tak mana bila siang mai? Tu dia. Dia roka baca tu dia, aku kena balik. Tuan-tuan cuba jawab, tak mana malam bila siang mai? Tak saat ni dia tanya Nabi, neraka kalau luas langit bumi, syurga duk tak mana? Nabi balas balik pertanyaan dia. Nabi kata, malam duk tak mana bila siang? Pergi cari. Jadi bengong gitu ya Herakl tuan-tuan. Bijaksananya Nabi SAW. Jadi dalam perang Yamamah pun tentera Islam menang tahun 11 Hijrah. Setahun selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengisytiharkan perang pada Musailamah Al-Kazzab dan pengikut dia. Dalam perang tu tentera Islam menang 800 km bergerak pi daripada Madinah, punya tinggi pengorbanan dia. Tuan-tuan, dalam perang Badar tuan-tuan, bila keluar tiga orang wakil, setiap kumpulan berlawan. Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dengan Ubaidah. Tiga orang ni orang Muhajirin banget. Keluar mereka lawan seorang demi seorang.
Bila lawan seorang dengan seorang, ketiga-tiga wakil musyrikin Mekah kalah tiga-tiga. Bila kalah tiga-tiga tuan-tuan, menghilangkan semangat tentera nak melawan. Lawan depan tentera yang ramai, tiba-tiba tiga orang wakil, tiga-tiga okey. Tak pergi dah lagu ni. Tiga orang ni pun terak ni pakai pergi dah kita. Walaupun ramai ni habis kita. Tuan-tuan, tak berani dah. Dia kalah awal, kalah motivasi tu awal. Berlaku peperangan yang sangat dahsyat tuan-tuan. Perang Badar, pendek cerita. Dalam peperangan Badar, menang kat tentera Islam. Walaupun dalam keadaan kurang dari sudut semua sudut tahu kurang. Bila menang kat tentera Islam tuan-tuan muslimin muslimat, tentera musyrikin Mekah yang tak mati ni pulang ke Mekah dalam keadaan sugul, malu, tak tahu nak tak mana Mekah. Pasal keluar daripada Mekah hari tu semangat sangat nampak. Hoi, hoi ya hoi, kami semua keluar semangat. Pasal nak pergi perang ramai, tiba-tiba balik bawa kalah, kena ludah, kena kutu, tak mau dengan orang Mekah ni. Lalu cai ramai saja, kena kopiang, kalah, tak guna seduit, buat main minyak macam-macam pun. Muka nak tahu tak mana. Dah lah ramai, cukup lengkap senjata, tiba-tiba kalah, memang kena kutuk pun. Bila kena kutuk tuan-tuan kalau kura tak apa, dia boleh buat masuk kepala lanjang kerang. Ni manusia. Tebai muka-muka atas dasar tak puas hati, atas dasar nak balas dendam, take revenge. Tuan-tuan, satu plan, satu rancangan diatur untuk repeat balik perang tu. Berlakulah perang Uhud setahun selepas. Dan perang Uhud ni berlaku tuan-tuan di Madinah. Puak musyrikin Mekah punya tak puas hati, daripada Mekah tu mai ke Madinah nak serang tentera Islam. Nabi SAW bagi arahan, kita takkan berperang dalam Madinah. Kita perang di pintu masuk Madinah, di Bukit Uhud. Berlaku perang Uhud, perang yang sebenarnya dalam kata lain dipanggil satu kemenangan yang ditarik. Asal nak menang, tapi oleh kerana ada sebahagian sahabat yang lupa arahan Nabi, mereka lupa Nabi pesan, mereka langgar arahan Nabi, kalah Allah Ta'ala tarik kemenangan. Dalam perang Uhud pun Nabi atur strategi macam mana Nabi atur dalam perang Badar. Nabi ni cukup cerdik, semua segi lebih ke Nabi. Nabi atur strategi, Nabi bagi kumpulan, okey, hang jaga kumpulan ni, hampa standby belakang bukit. Hang okey, hang duduk belah sini. Hampa 50 orang berduduk atas Jabal Ruman Bukit Uhud ni. Hampa pasal sharp shooter, hampa ni pemanah tempat. Hampa duduk standby atas bukit tu, tengok daripada atas. In case kalau hampa tengok tentera Islam nampak lagu nak kalah, hampa serang. Nabi bagi arahan. Lebih kata hampa duduk atas ni, jangan pergi mana-mana. In any situation, whatever happen, by hook or by crook, jangan turun daripada bukit ni. Tu arahan Nabi tu. Nabi tak cakap orang putih lah, Nabi cakap besar lah. Cuma nak abak ketegasan Nabi, suruh daripada duduk, jangan turun pergi mana-mana. Bila berlaku perang di bawah lembah Uhud tuan-tuan, peperangan itu nampak lagu Islam nak menang lah. Tentera Islam ramai tumbang, ramai tentera kafir musyrikin Mekah ni ramai yang dah rebah, ramai yang lari, harta ghanimah bertaburan di medan peperangan Uhud. Berterabuk harta ni berlambak. Maka hak duduk di atas bukit lebih kurang 50 orang sahabat ini tengok ke bawah, nampak tentera Islam macam nak menang, harta pula banyak terabur. Dia kata ni kalau kata kita duduk tunggu juga ni memang makan tung kita ni. Kelambu asap ni pakai tak dapat ni. Kau tak nampak tu mai berlambak. Kalau kita duduk tunggu juga memang kita tak dapat seduit pun. Baik kita turun, kita ambil pasal tentera Islam ni, kita ni nampak lagu nak menang dah. Depa pakat lari belakang dah. Tuan, akhirnya dia terlupa arahan Nabi, jangan duk pergi mana-mana. Selagi tak selesai perang, selagi Nabi tak arahkan turun, jangan duk turun. Oleh kerana dia nak ambil harta, terlupa arahan Nabi, turun sebahagian sahabat untuk pergi ambil harta ghanimah. Walaupun ada sahabat lain melarang, jangan turun, Nabi tak bagi turun. Jawab apa? Kita nak menang lah ni, tak apa tak kena menang dah. Turun ambil harta je pun. Bila mereka turun tuan-tuan muslimin muslimat, rupanya tentera musyrikin Mekah ada plan B. Tentera musyrikin Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid Al-Walid pada ketika itu. Khalid Al-Walid memimpin musuh-musuh yang memerangi Islam. Bila Khalid Al-Walid tengok sebahagian sahabat yang duduk atas bukit menguasai perang, turun daripada tempat mereka, Khalid Al-Walid mengarahkan pasukan pemanah daripada musyrikin Mekah untuk take over bukit itu. Kita naik, kita conquer bukit ni, kita akan menang peperangan Uhud ni, kata Khalid Al-Walid. Mereka naik, mereka take over bukit.
Sekarang ini tentera musyrikin Mekah menguasai oleh kerana mereka duduk di atas. Tentera Islam semua duduk di bawah. Bila duduk di bawah tentera Islam, tuan-tuan, seolah-olah terkepung. Musyrikin Mekah daripada atas melancarkan serangan bertubi-tubi kepada tentera Islam yang semua dah duduk di bawah. Nabi SAW duduk di bawah dalam perahu itu. Daripada atas, tuan-tuan, bila tentera Islam ni tengok langut-langut atas, tengok tu dia anak panah beribu. Lagu mana nak jadi ni? Panik sahabat, tuan-tuan. Lari bertempiaran dalam keadaan huru-hara perang Uhud tu. Bila mereka diserang, tuan-tuan, bertempiaran, lari, menyelamatkan diri masing-masing. Dia panik. Dia terlupa Nabi duduk di tengah-tengah. Sepatutnya kita nak kena cover Muhammad Nabi SAW. Patutnya kita kena jadi defensif. Kita kena defend Nabi SAW supaya Nabi tidak diapa-apakan oleh musuh. Tiba-tiba oleh kerana nampak serangan yang bertubi-tubi, lupa para sahabat, sebahagian besar daripada sahabat tentera-tentera dalam perang Uhud ni, mereka lupa kata mereka kena mempertahankan Nabi. Lari tu sebab nak selamatkan diri, bukan lari takut nak selamatkan diri oleh kerana tak boleh nak fikir, panik. Bila panik ni, tuan-tuan, dia lupa macam-macam. Kita pun kalau panik kita lupa, betul? Bini kita, ibu-ibu duduk tengah masak di dapur. Sambil duduk masak tu, sambil duduk, awak kat mana? Awak kat mana? Duduk tengah masak nasi goreng. Anak kita duduk miniluk. Duduk tengah masak, kawan anak kita masuk, makcik, anak makcik kena lambat kereta. Apa bini kita buat? Apa ibu-ibu buat? Duduk tengah masak, tiba-tiba kawan anak kita masuk, abang kata anak kita kena lambat kereta. Kita tengah masak, biarlah, dah itu takdir dia, alhamdulillah lah, mati juga, mudah-mudahan dalam syurga. Buat betul kan? Tak lah, tuan-tuan. Dapat berita lagu tu, tuan-tuan, tak goreng dah, lempak tu, belanga-belanga. Ya Allah, anak aku, lari keluar, tuan-tuan. Kadang-kadang oleh kerana panik, tak boleh nak fikir secara rasional, tuan-tuan. Pasal duduk fikir anak dia kena lambat kereta, keluar tu kadang-kadang tudung pun tak pakai. Pasal duduk dalam rumah mana pakai tudung, duduk goreng nasi. Orang habaq berita lagu tu, terkejut, dia lari keluar. Lari-lari keluar tu baru teringat, Allah, bukan cakap tudung, baju kelawar baru bangun tidur. Tu pun mujur pakai baju. Ada bini-bini yang tak pakai baju di rumah, pasal dia menyahut seruan ustaz-ustaz. Betul seruan tu. Ibu-ibu ni duduk di rumah, tak kena pakai baju, tak apa, tapi janganlah waktu anak ada. Duduk dua-dua dengan suami kan, 50, 60 tahun dah, boleh balik lagi. Boleh pahala berlipat kali ganda. Ibu-ibu sekalian, kalau seksi di hadapan suami, itu kita cerita dah. Kalau boleh nak tambat hati suami tu, tak mau bagi dia keluar, duk minda maji, duk luar pokok ketapang apa semua ni, bagi seksi sikit di rumah, sambil goreng nasi, tak payah pakai baju, sarung apron saja. Tuan-tuan ni, memang suami tak keluar ke mana, panggil sambil masak ibu-ibu, pakai apron saja. Abang nak keluar kerja, kalutlah pukul 8 nak paskat. Ni abang pergi, pukul 8 dah lewat ni. Abang main belakang sah. Awak pula dah hang ni, orang lambat ni. Main lah sah, orang buat nasi goreng ni. Kacau betul lah. Suami pun pergi tengok dia depan, tengok, wow. Jam 3, bawa keluar telefon, hello bos, saya pening kepala, bos minta MC ku hari ni. Dan sungguh buat tengok, tak percaya. Buat tapi bila buat lagu tu, sekali lagi main berita panik lagu tu, tak kira pakai lari keluar pula. Lari keluar, dia terlupa, kata dia pakai apron saja. Tengok anak, orang tengok dia, punah. Dah nak habaq, bila kita panik, tuan-tuan, kita terlupa macam-macam benda. Contoh ada macam kita beritahu saat ni, sahabat pun jadi lagu tu dalam perang. Jangan kita kata tu dia sahabat tu lari, jangan. Dia duduk dengan Nabi, kita tak duduk dengan Nabi. Kita mana layak nak kata kat sahabat. Ni manusia lumrah, dia panik. Allah Ta'ala nak habaq kata manusia ni lemah. Lagu tu lah cara dia. Manusia ni mudah tertunduk dengan harta dan sebagainya, mudah jadi lupa oleh kerana sebab duit harta ni. Allah Ta'ala nak ajak itu pengajaran dia. Bila sahabat pakat lari, tuan-tuan manusia mari, sahabat pakat lari menyelamatkan diri, Nabi SAW tak ada orang bertahan. Bila Nabi ni nampak free, nampak lapang, tak ada orang defend Nabi, musuh-musuh Nabi semua attack Muhammad. Pasal semua bukan nak bunuh Nabi SAW. Muhammad tak ada defend dah, jom kita serang dia dengan lembing, dengan pedang, dengan anak panah, tuan-tuan. Hanya beberapa orang sahabat yang menjadi pertahanan Nabi. Di antara sahabat yang menjadi pertahanan Nabi, Nusaybah bintu Ka'ab. Nusaybah bintu Ka'ab ni, tuan-tuan, seorang wanita
Dia dalam banyak peperangan, dia sertai peperangan banyak. Dan dia bukanlah tentera, tetapi dia nurse, jururawat. Dia merawat tentera-tentera Islam yang cedera parah dan sebagainya. Dialah tukang bagi minum, dialah tukang bagi makan kepada tentera-tentera Islam. Ni kerja dia, description job dia dalam peperangan ialah membantu merawat tentera-tentera yang cedera. Tapi dalam perang Uhud, tuan-tuan, bila dia duduk merawat tentera-tentera Islam yang cedera, dia tengok Nabi tidak ada pertahanan dan Nabi diserang oleh ramai musuh Islam. Dia bangun, tuan-tuan, tinggalkan tugas dia pergi pertahankan Nabi depan, belakang, kiri, kanan dengan tubuh badan. Walaupun dia seorang wanita yang sudah kuntur. Sampai Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain berkenaan dengan Ummu Imarah Nusaybah bintu Ka'ab ini, kata Nabi, dalam perang Uhud, tidak aku menoleh kiri dan kanan, melainkan aku nampak Ummu Imarah, melainkan aku nampak Nusaybah bintu Ka'ab. Nabi kata, aku tengok kiri, aku nampak Nusaybah, kanan aku nampak Nusaybah, kali belakang Nusaybah, depan Nusaybah. Punya kuat Nusaybah ni, dia menjadi pertahanan kepada Nabi, keliling Nabi. Sampai Nusaybah bintu Ka'ab mendapat tikaman dan cedera di dalam perang Uhud ni. Dalam riwayat yang sahih kata lebih kurang 11 tikaman di tubuh badannya. Nusaybah tak mati dalam perang Uhud, tapi dia cedera parah. Mempertahankan Nabi dengan tubuh badan sampai dapat 11 tikaman, 11 tusukan pedang, lembing dan sebagainya. Paling teruk kata ulama di bau, di pundak dia ni kena tetak dengan pedang. Tuan, dalam perang Uhud ni tuan-tuan, waktu sahabat-sahabat lain ni bertempiaran lari menyelamatkan diri jadi huru-hara, tuan-tuan, Nabi kena ligan dalam perang Uhud tu sampai Nabi jatuh dalam lubang yang dikorek oleh tentera puak musyrikin Mekah. Nabi jatuh dalam lubang, lutut Nabi berdarah, gigi Nabi patah. Nabi kena serang, Nabi tahan dengan perisai, satu tetakan Nabi tahan dengan perisai, besi perisai oleh kerana kuatnya tetakan tersebut, besi perisai itu pecah. Bila pecah, serpihan besi itu kena di muka Nabi. Serpihan besi itu masuk 2-3 tempat dalam muka Nabi. Berdarah muka Nabi ni, tuan-tuan. Bila sahabat tengok muka Nabi berdarah, Talha kalau saya tak silap, Abu Talha kalau saya tak silap, dia tengok muka Nabi berdarah, tuan-tuan, dia pergi nak cabut serpihan besi yang melekat di wajah Nabi. Dia pergi tarik dengan tangan, tuan-tuan. Dia tengok muka Nabi berkerut, tahan sakit, tak sanggup nak tarik dengan tangan, tuan-tuan, cabut dengan mulut dia. Kerana takut kasar dengan tangan, cabut dengan mulut sampai berdarah mulut Abu Talha. Allah Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan, akhirnya Nabi naik atas batu besar, Nabi jerkah. Nabi panggil, ya Jundullah, wahai tentera Allah, mai balik, mai masuk dalam ni balik. Bila sahabat-sahabat dengar suara Nabi, baru mereka teringat, kita tinggal Rasulullah, rupanya mereka terlupa Nabi duduk di dalam, patah balik, tuan-tuan. Cara nak patah balik itulah, tuan-tuan, berlaku huru-hara, Nabi diserang dalam perang Uhud. Yang akhirnya perang Uhud ni kalah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pengajaran, dengar wala pada pemimpin yang adil, jangan lawan. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat, cerita pasal sahabat Nabi ni sangat-sangat banyak. Dan tu baru cerita Nusaybah bintu Ka'ab, seorang wanita yang sangat mulia dan hebat. Bukan dekat Nusaybah, bahkan seluruh ahli keluarga dia, tuan-tuan, hebat belaka. Anak-anak suami Nusaybah cukup hebat belaka ni, tuan-tuan ni. Jadi kita ambil manfaat, tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita mendengar cerita sahabat-sahabat Nabi yang begitu besar pengorbanan mereka kepada Islam, begitu kuat iman mereka, kita bandingkan dengan kita, memang tak padan. Jadi sebagai satu usaha untuk kita meningkatkan lagi ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, tuan-tuan, dalam mempertegakkan Islam, kita fikir ibrah pengorbanan sahabat-sahabat, mudah-mudahan menjadi self motivate kepada kita untuk bangun lebih kuat melakukan ibadah kepada Allah, untuk lebih tegas mempertahankan Islam di mata dunia. Sebab lawan ni, tuan-tuan, Islam ni diperkotak-katikkan sungguh-sungguh lah. Sekupang dua duk pijak di kaki kan. Sungguh, tuan-tuan. Sebab tu kita lah, jadilah orang manusia yang memberi manfaat pada orang lain dengan memperkenalkan Islam, dengan menyebut, tuan-tuan, tegas dengan Islam. Tegas kita dengan Islam maknanya kita takkan biar orang lain duk kata lebih kurang dekat Islam. Bukan dekat orang bukan Islam, bahkan orang Islam sendiri lah ni duk kutuk, duk hina, duk underestimate tentang agama yang hak dia sendiri.
Sebab tu kita kena ambil manfaat tuan-tuan. Jadi di antara tanda kita nak mensyukuri nikmat Allah saat ni, kita buat ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita ni tuan-tuan menjadi tanda ataupun bukti ataupun saksi di hadapan Allah Ta'ala kelak saat kita nak kena soal. Allah Ta'ala buat bagi banyak-banyak dah nikmatul ijab. Saya tak ada nak terang nikmatul imdad saat ni. Sebagai pengakhiran, ambil nikmatul imdad tu dulu. Ijab ni Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia. Imdad ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi pelengkap kehidupan kita. Sebagai contoh, bila kita manusia yang lemah, tak boleh nak hidup seorang-seorang, kita perlu ada bantuan dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan nikmat makanan, itu nikmatul imdad. Segala nikmat yang melengkapi kehidupan manusia dipanggil nikmatul imdad. Kereta, rumah, pakaian, suami, isteri, anak-anak, itu semua nikmatul imdad, nak melengkapi kehidupan manusia. Pendek katanya, tidak lengkap nikmatul ijab tanpa nikmatul imdad. Tak lengkap manusia duduk seorang-seorang tanpa makanan, tanpa pakaian, tanpa isteri, tanpa suami, tanpa anak-anak, tanpa harta dan sebagainya. Maka tuan-tuan, syukurilah nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita tunjukkan kepada Allah, selain daripada menyebut alhamdulillah, menjadi tanda atau bukti kita ni orang beriman tuan-tuan. Kita manfaatkan kehidupan kita, alam yang kedua kita lalui ni tuan-tuan, dengan sungguh-sungguh. Jadikan alam fana, alam yang kedua, fasa yang kedua ini sebagai satu jambatan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lalu 5 fasa tuan-tuan yang terakhir. 5 fasa ni wajib lalu belaka. Yang pertama, fasa alam roh. Kita lepas dah, kita mengaku kepada Allah Taala, semua mengaku, qalu bala syahidna, kami mengaku kamu Tuhan kami yang esa ya Allah. Orang kafir pun mengaku sama, orang Islam pun mengaku sama. Tiba-tiba bila selesai alam roh, kita masuk ke alam fana, alam sementara ni tuan-tuan. Keluar daripada rahim mak kita, bila kita besar, kita menyekutukan Allah, kita mensyirikkan Allah, kita tak taat pada Allah, kita buat mungkar maksiat kepada Allah tuan-tuan. Kita memungkiri janji kita kepada Allah di waktu alam roh kita dulu tuan-tuan. Maka jangan jadikan dunia kita ni sebagai lubang untuk terjun api neraka. Jadikan dunia kita ni sebagai jambatan untuk ke syurga. Selesai alam fana tuan-tuan, alam yang sementara, masuk alam yang ketiga, alam kubur, alam barzakh. Perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat yang wajib kita imani. Tuan-tuan, alam kubur, siksa kubur, fitnah kubur, alam barzakh, padang mahsyar, wajib kita imani. Siapa tak beriman, kufur dia. Jaga baik, walaupun kita tak pernah nampak, tak boleh bayang dengan mata lagu mana tuan-tuan, berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, wajib kita imani benar. Bukan takat orang Islam percaya tuan, orang bukan Islam percaya, orang Cina, orang India, orang putih percaya. Hidup lepas mati, life after death, mati dia percaya. Bukan takat mati habis ya, ada kehidupan pula lepas mati. Kalau tidak orang putih tuan-tuan, tak ada lah di Brazil, billionaire, kaya raya, duit lemak. Oleh kerana dia percaya dia nak hidup pula lepas mati tuan-tuan, dia panggil pekho, mai korek lubang belakang rumah dia. Rumah agam dia besar lah macam istana. Mai korek lubang, tujuan apa? Nak tanam kereta mewah dia, Bentley. Korek lubang tu nak tanam kereta Bentley. Wartawan mai tangkap gambar ni, wartawan tanya, "Tuan, kenapa tuan nak tanam kereta tuan ni? Kereta mahal ni, 2 juta ni." Aku nak guna esok di akhirat. Tu dia, tanam siap-siap. Punya cerdik. Tuan, sungguh mereka percaya, cuma menyelewenglah kepercayaan mereka tu, percaya karut dan sebagainya. Kita agama yang hak kena percaya tentu. Adanya kehidupan lepas mati. Cina percaya, kalau tidak dia tak bubuh lah duit lah kerana. Cuma tak bubuh duit lah. Mampu dia bubuh duit botak kepala dengan GST bagi, memang tak bubuh lah. Duit muhung, mana bermuhung Tuhan apa? Dulu boleh bos RM1, bos RM5, lah tak ada. Gunting retak besar-besar duit tu, celup warna merah, kelabu, biru tak biarlah, hijau, ungu. Nak abang kata duit tu esok dia nak beli belah tu di sana, dalam rumah. Buah dengan kereta macam-macam lah. Buat Volkswagen, Mercedes. Tak boleh buat kereta, bukan buah kek, buat dengan kertas. Tak boleh buat dengan kertas, buah lambang saja. Apa dah? Lambang Mercedes. Abuan dia nak bawa esok rendah-rendah lagu buah. Oh boy, percaya tak percaya mereka tuan, mereka punya pegang percaya mereka tu. Tuan tapi tengok orang Cina, orang Buddha, orang Buddha tanam pukul apa kalau mati tengah hari, pukul 1. Kenapa mereka tanam tengah hari, panas lik-lik tengah kebang, hangat. Awak tak ambil pagi, tanamlah petang, redup sikit, malam dah sejuk sikit. Kenapa tanam tengah hari? Pasal dia percaya ada orang duk tunggu dalam kubur, malaikat dah tunggu nak tanya ni, nampak kawan tu baru masuk ya, pergi dia. Maka kalau tanam tengah hari,
Orang nak jaga kubur, dalam kubur tu dia pergi minta darah nasi tengah hari, lunch. Bila dia lunch, mayat masuk, dia tak tahu, dia tak tengah makan. Kena chopstick 2 batang lah, puak tak nampak mayat masuk. Bila mayat masuk, tanam bawang kampung siap-siap lah. Habis sejam dia lunch, dia main-main tengok, dia tengok kira satu. Oh tak ada apa masuk, bagus, sign surat. Tak perlu tanya. Tuan-tuan, pergi tanya, tak percaya. Kalau kata saya bohong, takkan saya nak bohong, saya ustaz. Sungguh inilah kepercayaan. Tuan-tuan, orang bukan Islam pun percaya. Kita agama Islam, agama yang hak ni, kalau tak percaya, kita lebih teruk pada orang bukan Islam. Sebab tu kena mengaji perkara samaiyat, perkara ghaibiyat lagu ni kita kena mengaji. Itu baru alam barzakh, masuk alam keempat, alam masyar, alam investigation, alam kita nak kena soal siasat satu-satu, mampu tuan, 1000 tahun. Nak bangkit pada kubur, nak pi ke padang mahsyar tu pun 1000 tahun. 12 kumpulan Nabi sebut, bangun dalam keadaan kaki tangan tak ada, bangun dalam keadaan kepala tak ada, bangun dalam keadaan berjalan menggunakan muka, nyeretkan muka, bangun dalam keadaan perut borai tiba-tiba pecah, keluar kotoran, busuk dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak. Bangun dalam keadaan muka macam dengan khinzir. Pasal apa bangun jadi lembu ni? Pasal banyak sebab dia buat teh dunia dulu. Yang tu juga kita akan kongsi pada kuliah-kuliah akan datang lah tuan-tuan. 12 golongan manusia yang akan bangkit daripada kubur masing-masing dalam 12 kumpulan menuju ke padang mahsyar. Selesai soal siasat di padang mahsyar, alam yang terakhir kita akan lalu alam syurga, alam neraka tuan-tuan muslimin. Kalau baik amal apa dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Kalau banyak dosa, banyak maksiat kita tuan-tuan, kita akan masuk dilempaklah api neraka. Jadi kita ambil manfaat tuan-tuan. Janganlah bagi anggota-anggota kita ni jadi pintu pada dosa. Tangan, kaki, mulut, kepala, mata dan sebagainya ni manfaatkan dengan tujuan dia untuk kita guna dalam syurga esok. Kalau kita dah buat maksiat dengan anggota tubuh kita ni tuan-tuan, tak layaklah anggota tubuh ini untuk masuk dalam neraka, melainkan dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimat, ampun dan maaf daripada saya jika sekiranya ada perkataan-perkataan daripada saya yang membuatkan tuan-tuan terasa kalau kasar bahasa dan sebagainya. Ampun dan maaf daripada saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, sebelum terlupa, saya ada bawa ubat mata bagi tuan-tuan yang berminat dan berhajat nak beli. Ubat mata yang kita buat daripada za'faran. Kalau tuan-tuan ada masalah berkenaan dengan mata, katarak ke, selaput mata ke, blood retina, konjungtivitis ke, apa diabetik punya masalah ke, mata rabun, selaput, katarak, ketumbuhan, pendarahan, ataupun yang nak cuci mata, boleh gunakan ubat mata yang kita buat daripada za'faran ni. Totally za'faran dengan air yang kita suling berkali-kali. Tuan, dia oksigenis balik mata kita yang bermasalah. Kadang-kadang kalau tak sakit mata pun, kadang-kadang mata kita selalu pedih. Pasal apa? Pasal kita nak kena tahu, kita duk keluar hari-hari ni, mata kita berdepan dengan asap-asap kereta. Asap kereta tu carbon dioxide yang kalau kita bekukan, dia jadi kacau. Tuan-tuan bayanglah, asap tu duk masuk dalam mata, dia merosakkan saraf-saraf minor mata kita ni. Pendarahan berlaku tapi kita tak nampak. Jadi kita buat air za'faran, buat mata za'faran ni untuk dia cuci, dia keluarkan balik kotoran-kotoran tersebut. Kalau lah tuan-tuan pakai jadi tik mata banyak dan sebagainya, itu satu tanda yang cukup baik, yang menyingkirkan segala kotoran-kotoran yang duduk dalam mata kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau cara nak pakai, sebelum tidur titik 2 kali, selepas bangun tidur titik 2 kali. Bagi orang yang ada masalah kronik, orang yang nak prevent, orang yang nak cegah, sekali sudah mencukupi sehari. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan dekat luar lah. Harga dia RM18 without GST. GST aku tanggung. Tak lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak guna, tahu habis pun tuan-tuan boleh guna lah, ambil lah, tak ada masalah. Tapi jangan ambil sajalah, bulan depan bayar. RM18 tuan-tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.